hari ini kita bersama dengan Yang Mulia Betul. Tuan Haji Muhammad Samari bin Haji Muhammad Noor, iaitu pemangku Timbalan Pendaftar Pentadbiran dan Sumber Tenaga Manusia selaku Timbalan Pengerusi bersama Jawatankuasa Kerja Haflul Takharuj ke-12 Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Kita alhamdulillah baik. Alhamdulillah sihat Tuan. Terima kasih Tuan. Baik, Tuan, kita mengucapkan terima kasih juga kepada Tuan kerana berkesudian hadir bersama bagi sesi wawancara kita ni pada hari ini ya. Sebelum kita meneruskan lagi Tuan, terlebih dahulu selaku Timbalan Pengerusi bersama Jawatankuasa Haflul Takharuj ke-12, boleh Tuan Haji Tuan jelaskan sedikitlah ya mengenai dengan majlis yang akan diadakan dan mungkin berapa orang jumlah graduan yang akan menerima ijazah pada hari berkenaan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara-saudari pengerusi juga. Jadi tujuan utama saya berada di sini ni alhamdulillah juga untuk mengongsikan beberapa maklumat dan memberikan mengenai dengan majlis yang akan dilangsungkan pada bulan ini, iaitu Haflul Takharuj ataupun Majlis Convocation ke-12 Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Majlis ini akan berlangsung insya-Allah nanti pada hari Isnin 1 Safar 1444 Hijrah bersamaan dengan 29 Ogos 2022. Akan mengambil tempat nanti di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brankas ICC. Dan juga sukacita juga dimaklumkan bahawa Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor Universiti Islam Sultan Syarif Ali akan berangkat bagi menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah dan diploma-diploma kepada bakal graduan pada tahun ini. Jadinya pada tahun ini Haflul Takharuj ke-12 berjaya mengeluarkan seramai 431 bakal graduan. Jadi daripada 431 tersebut seramai 22 orang adalah dari pelajar antarabangsa. Antara negerinya ialah daripada Malaysia, Indonesia, Thailand, daripada Gambia, Uganda, Mesir dan juga Maldives. Jadi alhamdulillah beberapa negeri tersebut juga ada hubungan kerjasama dengan pihak UNISA juga, dan pelajar-pelajar ini alhamdulillah telah mencapai kecemerlangan juga dan mengikuti majlis Haflul Takharuj pada tahun ini. Jadinya untuk program prasiswaza iaitu undergraduate seramai 239 akan menjadi bakal graduan pada tahun ini, dan seramai 39 orang yang akan keluar dalam program siswazah iaitu postgraduate, yang mana salah seorangnya ia akan menerima ijazah doktor falsafah. Doktor falsafah nanti. Dan juga penerima-penerima bagi program diploma nanti akan ada 13 orang akan menerima diploma siswazah. 27 orang nanti akan menerima diploma kebangsaan tertinggi iaitu HND, dan seramai 13 orang nanti lagi akan menerima dalam program kebangsaan. Dan juga ada lagi satu bakal graduan iaitu ijazah khas hafaz Al-Quran 30 juzuk, yang mana 10 orang nanti akan menerima sijil mereka masing-masing nanti. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pada tahun ini seramai 431 graduannya yang bakal menerima ijazah masing-masing, dan bagi majlis ya Haflul Takharuj bagi Universiti Islam Syarif Ali ini akan diadakan nanti pada 29 Ogos 2022 bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brankas ICC. Dan seterusnya ini tuannya, dari jumlah yang telah pun tuan kongsikan tadi, adakah terdapat peningkatan dari segi jumlah graduan pada tahun ini berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya tuan? Baik,
Alhamdulillah, melihat tren boleh diambil barangkali 3 tahun kebelakangan, mulai daripada tahun 2020, yang mana seramai 292 graduan pada tahun tersebut, dan pada tahun 2021 seramai 354 graduan, dan tahun ini 431. Memang nampak peningkatan dari segi graduan yang telah dikeluarkan, dan melihat perbezaan antara tahun ini dengan tahun lepas itu sekitar dalam 22% peningkatan. Jadi alhamdulillah juga. Baik, alhamdulillah tuan ya. Baik, selain daripada acara kemuncak bagi tahun ini ya, Haflul At-Takarruj bagi pihak UNISA sendiri, adakah ada juga tuan acara-acara sampingan bersempena dengan Haflul At-Takarruj bagi UNISA ke-12 tahun ini? Bersempena dengan Haflul At-Takarruj ke-12 pada kali ini, ada acara-acara sampingan yang diadakan, iaitu sebanyak 3 acara. 2 acara telah berlangsung dan 1 acara lagi akan berlangsung selepas Haflul At-Takarruj ini. Mahrajan Haflul At-Takarruj ataupun dinamakan Pesta Convocation kali ke-12 ini telah diadakan pada 16 Ogos 2022 yang lalu bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Majlis perasmian tersebut telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Pengiran Sultan Haji Hassan Al-Bolqiyah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Antara pengisian Mahrajan Haflul At-Takarruj tersebut ialah dengan mengadakan pameran yang berlangsung selama 3 hari. 3 hari ya. Mulai daripada hari perasmian 16 hari bulan hingga 18. Pameran yang berkisar tentang teknologi Islam dan juga ada karnival kerjaya diadakan. Alhamdulillah sambutan amat menggalakkan pada hari tersebut. Ya. Jadi selain daripada majlis perasmian Mahrajan, apa lagi tuan acara sampingannya ni? Seterusnya majlis doa kesyukuran dan khatam Al-Quran sempena Haflul At-Takarruj ke-12 telah diadakan pada 20 hari bulan Ogos yang lalu 2022 ni, yang mana seramai 318 bakal graduan telah menyertai khatam Al-Quran tersebut, dan ianya dijemput hadir pada majlis tersebut selaku tetamu hormat ialah Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajar Humaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Dan akan diadakan juga satu majlis yang dinamakan Majlis Penyampaian Pingat dan Hadiah Buku sempena Haflul At-Takarruj ke-12 yang akan berlangsung insya-Allah nanti pada 30 hari bulan Ogos, iaitu sehari selepas Haflul At-Takarruj dilangsungkan. Acara ini sebenarnya ialah untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dan kecemerlangan pelajar-pelajar dan juga bakal graduan. Jadi acara ini bukan hanya bakal graduan yang diberikan pingat dan hadiah buku, tetapi mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar pada masa ini. Jadi dalam bidang masing-masing. Ya. Jadi itu pada 30 Ogos ya, selepas majlis Haflul At-Takarruj ya, iaitu acara majlis dan hadiah buku pada hari Selasa 30 Ogos ya. Dan juga tuan ini dipahamkan pada hari ini ada raptai penuh ni, macam mana? Ya, raptai penuh akan diadakan sebanyak 2 kali. Hari ini ialah raptai pertama, diadakan sebelah petang, insya-Allah pada jam 1.30 petang, dan raptai penuh akan diadakan pada hari Sabtu 27 hari bulan Ogos nanti pada sebelah pagi, bermula nanti jam 8 pagi insya-Allah. Dan dalam kesempatan ini juga adalah diseru kepada bakal-bakal graduan untuk menghadiri sesi raptai ini. Sebab banyak maklumat yang akan diberikan mengenai dengan tata cara pergerakan yang perlu dipatuhi dan difahami oleh bakal graduan. Semua ini adalah untuk kelancaran majlis satu juga. Baik, juga seperti biasa kita ni maklumlah ya tuan mengenai dengan penularan wabak COVID-19, sama-sama kita ni memendungnya, mengurangkannya. Mungkin ada juga SOP ataupun langkah-langkah yang perlu diambil sepanjang majlis tersebut diadakan. Pihak UNISA mengambil langkah seperti mana juga SOP yang dikuatkuasakan di negara ketanian ini juga. SOP yang akan dikuatkuasakan dan akan dilaksanakan nanti ialah penggunaan ujian saringan ART. Ujian ART ini adalah dimestikan kepada semua jemputan yang hadir nanti
termasuk juga bakal graduan. Dan pihak UNISA membekalkan ART itu kepada bakal graduan, termasuk juga ibu bapa, penjaga, untuk digunakan dan memastikan supaya keputusannya dimuat naik ke Buru Health Application. Untuk nanti ada penjaga-penjaga yang tertentu nanti akan melihat, dan misalnya kalau ada selain daripada warna hijau, mungkin akan disarankan untuk tidak menghadiri, ataupun yang barangkali kurang sehat ini disarankan untuk tidak menghadirilah, mendapatkan rawatan segera. Dan juga penguatkuasaan pemakaian sungkup muka, face mask. Ini adalah dimestikan sepanjang majlis berjalan dan sepanjang berada di tempat acara. Dan juga penjarakan sosial. Penjarakan sosial ini memang dilakukan dan telah disediakan. Jadi semua jemputan termasuk para graduan nanti adalah diminta untuk mematuhi dan peraturan-peraturan yang telah disediakan. Ya, alhamdulillah ya. Itu adalah mengenai dengan SOP ataupun langkah-langkah pengawalan yang diambil sepanjang majlis diadakan. Jadi perlunya kita ni mematuhi SOP yang telah pun disarankannya untuk kita ni sentiasa memakai sungkup muka sepanjang majlis itu dijalankan, dan juga untuk kita ni melakukan penjarakan sosial masing-masing ya. Dan seterusnya ni tuannya, bagi majlis ini akan diadakan nanti pada 29 Ogos ini. Jadi apakah harapan dan juga nasihat tuan kepada bakal para graduan yang akan menerima ijazah masing-masing, ya, sama ada yang ingin menyambung pelajaran ataupun mendapatkan pekerjaan ini? Okey. Pihak UNISA telah menubuhkan ataupun melantik jawatan-jawatan kuasa yang tertentu bagi Haflul Takharuj ke-12 ini. Dan setiap jawatan kuasa ini ada bidang-bidang tugas yang tertentu bagi memastikan kelancaran majlis yang akan diadakan nanti. Dan macam itu juga untuk saranan kepada bakal-bakal graduan khasnya nanti, pihak UNISA ada mempunyai 2 pejabat, iaitu pejabat alumni, hal ehwal alumni, dan satu lagi pejabat perkembangan kerjaya dan jaringan industri. Jadi khas untuk para bakal graduan, setelah menerima ijazah pada Haflul Takharuj pada kali ini, mereka ini dengan sendirinya automatically-nya akan menjadi alumni, alumni UNISA. Jadi penubuhan pejabat alumni UNISA ini adalah berkaitan. Jadi semua bakal graduan yang akan menjadi alumni nanti diminta untuk memberikan maklumat ke pejabatannya, maklumat yang tertentu secara online. Tujuannya ialah untuk mendapatkan kemaskini dari semasa ke semasa tentang keberadaan semua alumni UNISA ini. Dan juga beberapa aktiviti akan dibuat kepada para alumni ini, seperti sharing session misalnya. Alumni dan alumni akan dipanggil bersama dengan membuat dialog bersama mahasiswa-mahasiswi dan juga para bakal graduan seterusnya nanti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan maklumat dan memupuk semangat ingin membangun diri kepada pelajar-pelajar yang masih belum habis belajar ini. Dan alumni itu pun kita ni mau dorang ini sentiasa update dan ingin mengetahui sama ada dorang ini sudah bekerja atau belum, macam itulah lebih kurang tahu. Dan juga satu lagi pejabat perkembangan kerjaya dan jaringan industri. Pejabat ini juga berkaitan dengan pejabat hal ehwal alumni tadi itu, akan juga mengadakan beberapa aktiviti, kegiatan khususnya untuk mempersiapkan para alumni ini ke alam pekerjaan seterusnya. Misalnya aktiviti dibuat misalnya preparation untuk hadir temu duga misalnya untuk jawatan seterusnya, dan juga akan diajar-ajar soft skill, kemahiran insaniah. So supaya para alumni ini akan lebih lebih semangat. Maknanya bersedia. Bukan ketinggalan cuma itu saja, akan tetapi ada dibimbing, ada bimbingan. Dan juga jaringan industri seperti juga nama pejabat ini tadi, jaringan industri ini pihak UNISA nanti akan cuba untuk membuat connection ataupun penghubung kepada alumni dengan beberapa agensi di Brunei ini, khasnya jabatan-jabatan kerajaan ataupun swasta.
Sebab diorang ini mungkin dalam mencari pekerjaan mungkin perlu kepada beberapa maklumat yang perlu. Jadi pihak Unisa ini mengambil peranan yang penting macam mana untuk membantu diorang ini untuk melihat peluang-peluang pekerjaan yang boleh diorang dapatkan nanti. Ya, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah itu antara pengungsian bersama Audal mengenai dengan wawancara kita pada hari ini Majlis Haflat At-Takruj ke-12 Universiti Islam Sultan Syarif Ali yang mana dikongsikan sekali lagi akan diadakan pada hari Khamis 27 Muharram 1440 akan diadakan sebetulnya Intan pada 29 Ogos 2022 Masihi yang akan berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Kalau dikirakan 1 Safar 1444 Hijrah ini tinggal 2 hari saja lagi kita akan bersama untuk mengetahui ataupun menyaksikan para graduan ini menerima ijazah mereka. Iya, dan juga difahamkannya di mana seramai 431 graduan yang akan menerima ijazah masing-masing pada 9 Ogos 2022 ya. Baik, alhamdulillah ya. Dan ini pastinya satu kebanggaan dan juga pencapaian kepada mereka setelah beberapa tahun mereka dalam pengajian, dan ini merupakan momen-momen penting dan juga momen-momen indah bagi mereka. Apapun, terima kasih Tuan atas perkeseduan kesediaan Tuannya untuk bersama kami untuk menjelaskan mengenai dengan acara yang akan berlangsung nanti, iaitu Majlis Haflat Takharuj ke-12 Universiti Islam Sultan Syarif Ali yang akan berlangsung nanti pada 29 Ogos 2022 Masihi, bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ICC Baik, kita bagi pihak Rampai Pagi juga sentiasa mendoakan agar Haflat Takharuj ini bagi Universiti Islam Sultan Syarif Ali akan berjalan lancar Tuan, dan semoga kita ni akan melihat para graduan ini mencapai matlamat di kehidupan mereka Tuan. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Samari bin Haji Muhammad Noor, Timbalan Pengerusi Bersama Jawatan Kuasa Kerja Haflat At-Takharuj ke-12 Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Tuan, terima kasih sekali lagi dan moga kita bersua lagi Tuan. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.